Avengers! Assemble. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Sema Marvel. Kita sekali lagi bersiaran setelah tamatnya Loki. Minggu lepas aku rasa adalah minggu yang Suram Jumaat dia. tanpa Loki. Ya, dia first time rasa Jumaat tanpa Loki. Hello. Selama ni kita Jumaat tunggu Loki kan. Betul. Dia Kan? minggu ni sangat suram sebab Ya. Minggu depan kan? Minggu lepas. Cerita aku sebagai seorang side yang layan bola dan Marvel. Dah lah tak ada Loki, dah habis. Bola international break pula minggu ni. Malaysia je lah menang 4-3 hari tu. Itu pun tak tahu tewas awal. So tak apalah, mungkin ketiadaan Loki ni membuatkan kita tak sabar-sabar menanti Next project. Ya, next tapi project daripada dan MCU. kita pun dapat banyak rumours terkini dalam minggu yang sama. Betul. Banyak benda. Tiba-tiba What If punya trailer keluar, Betul. Madam Web punya trailer keluar. Announce beberapa pelakon daripada untuk Fantastic Four. Ada lagi lah, macam-macam lagi lah. Ya, Pedro Pascal sebagai Mr. Fantastic. Yes. Ramai yang komen dan yalah, Aku suka, tapi tak apa, nanti kita bincang. Okay, kita bincang. Okay. So, tanpa melengahkan masa, episod kali ni kita akan membedah dua trailer sekali. Yes. Madam Web dengan Dan juga What If Season 2. Season 2. Episod kali ni mungkin akan jadi panjang. Betul. Sebab kita nak masukkan dua episod dalam dua trailer dalam Dalam satu satu episod. episod. Setiap scene kita akan go through lah nanti. Let's go. Tapi kalau panjang pun bear with us. Tak ada lah panjang sangat. Okay lah kot. Dah start screen record ke? Okay. Madam Web. Pertama sekali lagu dia lah. Aku suka dengan pilihan lagu Billie Eilish dia. Okay, ready Ready, go. 3, 2, 1. Kena buka ni headphone. Oh, patutlah tak ada. Sekejap. Kena Bluetooth lo. Tak. Tak Asal? Tak connect? Kena Bluetooth. Kena Oh. connect Bluetooth dengan roadcaster dulu. Kita orang tengok dekat iPad. Korang nak tengok dekat korang punya device, boleh kita go through sama-sama. Kejap Tak apa, ni bukan watch along. So no worries. Jadi kita orang cuma tengah setting untuk connectkan iPad ni dengan roadcaster. Dia masa yang release tu dua company berbeza lah. Sony Betul. dengan Disney kan. Dia selang sehari kan? Selang sehari kan? Betul. Sekejap. Mungkin Sony perlu bersyukur lah sebab bila dah keluar trailer What If ni, orang dah start mengutuk trailer Madam Web lah. Betul. Tapi Madam Web ni, yelah, daripada Sony kita nak expect apa kan? Sony. Tapi tak apa, kita tengok dulu trailer. kau pro buat PS5 je tau. Ya tu. Tengok cerita apa tu. Kita orang tengah tengok trailer Madam Web. Kita tengah nak go by one, nak go through. Breakdown sikit demi sedikit. Betul, setuju. Sekejap dia punya Bluetooth ni tak jalan pula. Madam Web ni kira baru ke memang dalam komik ada dah? Memang ada dah. Memang ada lama dah. Betul, ada dalam komik. Kenapa Bluetooth punya button tak function? Sudah. Okay, sementara kita tunggu technical, kepada korang yang mungkin tak mengenali Madam Web ni, dia macam apa tu? Miguel O'Hara. And dia juga kira macam Doctor Strange version Spider-Verse lah. Lebih kurang macam tu lah. Dia menjaga multiverse, dia boleh time traveller. Tapi dalam trailer yang kali ni dia punya vibe dia tu macam, kalau korang pernah tengok cerita Happy Death Day, dia macam cerita berulang-ulang. Dia bangun tidur, lepas tu dia kena bunuh, lepas tu dia bangun balik. Vibe macam tu lah. Okay, jom. Okay, ready. Terangan, nampak kan? Nampak. Okey je. Tak apa, dah hafal dah. Tiba. Wow. Tapi tak apa. Okay, nampak ah? Nampak. Kat TikTok boleh dengar juga Dah, boleh. dengar. Get your stuff. Let's go. Ke depan sikit supaya korang nampak. Siapa ni? Persoalan pertama.
Apa tak nama dia? Siapa watak namanya? ini? Di mana rumahnya? Aku lupa nama dia. Dan kita tahu dalam komik Madam Web ni adalah orang tua. Dia ada version yang muda juga kan. Ha. Ni yang version yang muda lah ni. Ada version muda dalam Aku komik. rasa dia ada version yang muda. Dia transform balik pakai body yang lady lah. Changed everything. Welcome back to the land of the living. Tu Ben Parker kan? I don't understand what's happening. I've been having visions. I knew he was gonna die. I think I'm seeing the future. New York City is a whole new level of crazy these Dia days. boleh melihat masa depan kan. Tapi tak tahu lah. Macam fan trailer tau tak? New York Fan City is a movie. whole new Oh, ya? level of crazy these days. Macam cerita Final Destination. Macam Spider-Man Lotus pun ada vibes dia ni. What is going on? Paling teruk ni suit Spider-Man hitam ni. Apa nama dia? Tak tahu. Dia Spider-Man tua kot. Tapi apa tak nama dia? that coming? That's not how it works. I've seen that man before. So who is he? Ezekiel Sims. He was Ezekiel Is it- with my mom when she was Dalam researching manga, spiders dalam before she manga died. pula. Dalam komik ada reference Wait, I recognize you. You live in my building. You're the paramedic. Yeah, you almost ran me over. You don't think this is weird? Ada satu teori yang mengatakan keempat-empat perempuan yang tadi tu adalah Spider-Woman di universe masing-masing. Yes. Ha. Mereka dikumpulkan dalam universe yang sama dan bertemu. I think Tu lah, suit dia pun into the future. Tak menarik tu. Sebab ada orang cakap dia berlatar belakang kat tahun 2000-an, 2003 macam tu. When we all fall asleep, where do we go? You want to live, Sebaik ada Sydney. you have to trust Ya, itu sahaja jap. Get ready. Now. You're showing off. Maybe a little. Madam Web. Madam Web. Tapi nak cakap awal-awal tadi tu kan, kenapa dia punya tak semengah dia punya design Madam Web tu sendiri, kenapa macam nampak macam, ya tahulah cerita dia nak berlatar belakangkan 2000s kan, 2003 apa semua, tapi kenapa dia tak semengah dia punya Dia ikut design. trailer 2003 punya zaman tu kot. Sebab teruknya. timeline dia Oh. 2003 kan. Dia punya So timeline dia tu. ikut Dia ikut peredaran macam tu lah. Oh. Lepas tu ada, nah, kita kena jujur lah, trailer ni kita memang dah tengok Okay. kan? Betul. Ini And- bukan reaction. bukan Ini bukan reaction. Ni betul. Ya, betul. And kita tahu yang trailer ni dia macam, oh aku tak payah tengok movie, aku dah tahu semua cerita berdasarkan satu trailer. Betul. Betul. Macam semua benda kau nak sumbat pam dah. Habis tu Betul juga. Seperti yang Spider-Woman tu kau relax kejap. Bagi dia ujung sekali. Betul. Bagi dia tunjuklah scene yang tak ada kostum. Tapi kita tahu Sony dengan Marvel ataupun dengan Disney berbeza dia. Kalau kostum tu selalu dia akan ada kat ujung-ujung sekali. Yang macam pertengahan dengan awal-awal tu lebih kepada climax cerita. Macam mana dia gatheringkan all the Spider-Woman dalam satu universe. Yang aku rasa prediction, tapi tak tahu lah, harap salah lah. Scene yang dalam trailer tu itulah dia, beberapa second je dalam filem. Ya. Lepas tu dah habis, settle. Betul. Aku Betul, expecting aku macam tu. rasa- Untuk Sony saja. Sony kan kita tahu Mobius punya level Mobius is the worst. Betul. Mobius aku Mobius tak is the tengok worst. pun. Aku tengok end credit je. Aku tak tengok, aku kat TikTok sikit-sikit. Okay. Sebab bosan tu. Betul. Madam Web kita jangkakan akan keluar April, March ke February. April. April kan. So Madam Web dulu sebelum Deadpool. Itu satu. Kita tertumpu kepada SSU. Dalam SSU yang release trailer Kraven the Hunter dulu tau. Tapi Kraven the Hunter bulan 8. Oh. Madam Web dulu Madam Web dulu. Maksud dia SSU ada 2 movie tahun depan. Dan sekarang ni kita digemparkan pula Spider-Man keempat akan merge Dengan Relate semua sekali ni kan. Sony semua sekali. punya Betul. universe. Which is Mobius, Venom. Kraven the Hunter dengan Madam Web. Yes. But miss that Peter Parker, Tom Holland. lah. Okay, kita berbalik kepada Madam Web yang ni kan. Korang rasa dia dekat universe mana dan timeline dia macam mana?
Aku rasa dia daripada universe yang bukan daripada Mana-mana Spider-Man. Aku rasa dia adalah timeline macam tadilah dekat TikTok bagi tahu time 2000-an, 2003 macam tu. Sebab ada satu dalam komik, betul ke kalau aku salah Okay. dia ada satu scene tu mana Madame Web ditakdirkan untuk menyelamatkan Peter Parker. Okay, kita kena cerita plot kat situ jugalah. Ya, betul. So plot yang dah leak adalah berdasarkan Madame Web ni, dia korang kena selamatkan Peter Parker yang belum lahir kan? Belum lahir, betul. So ini adalah scene sebelum Peter Parker punya universe. Tapi which Peter Parker? And which mother, which Spider-Woman atau which person yang sebenarnya diorang ni nak protect. Sebab kita tak tahu lagi kat dalam ni. Kenapa all Spider-Man tu memburu apa yang diorang nak. Betul. Kita kena baca Spider-Verse punya komik lah. Sebab apa yang kalau kat TikTok boleh bagi info, boleh kita sama-sama berkongsi. Betul. So, aku rasa Madame Web pun kita tak berapa clear. Kita tahu karakter dia macam mana. Tapi origin story ni kita boleh katakan movie ni adalah origin story lah kan. Betul. Nak cerita tentang Madame Web. So aku rasa aku sendiri personally pun tak ada banyak info pasal Madame Web ni. Betul. Selain yang kita tahu dia adalah orang yang menjaga Spider-Verse dan sebagainya. Dia ada kuasa untuk apa ni? Dia macam kau cakap lah kan, dia adalah Doctor Strange tapi dalam universe Spider-Man. Betul. Sebab masa yang kita pernah record juga benda ni, yang saya cakap apa expectation saya untuk Madame Web sebelum trailer keluar. Kita shoot dalam awal tahun hari tu ke hujung tahun, tak lupa, something like that lah. Yang saya cakap yang dia tak akan ceritakan khusus kepada origin story Madame Web. Betul. Tetapi dia akan ceritakan sebenarnya dah berkisah tentang multiverse dah. Sebab tu ada Spider-Man yang banyak. And in fact betul, memang keluar trailer itulah dia. Yes. Cuma macam kita balik kepada benda tadi ni kan. Which Spider-Man dengan which mother. Sebab kita tahu ada watak yang tak keluar lagi dalam trailer, which is Emma Roberts. Emma Roberts as apa Emma Roberts as Mary Parker. Oh, faham. Ben Parker dah ada. Tak pasti Ben Parker ni Uncle Ben ke? Uncle Ben lah. Uncle Ben yang Uncle Ben. Bapak dia apa? Peter. Bapak dia Lupa lah. Guys kat siapa TikTok, nama bapa Peter Parker Fik ada ni, minta Fik tolong. Fik boleh tak tolong? Sebab dia dalam The Ultimate Spider-Man, The Amazing Spider-Man memang ada nama bapak dia, kita tahu. Mary dengan ya Allah. In fact yang dalam Ultimate apa ni? Bodoh Ahmad Parker. Stop tak apalah. Means that Emma Roberts tak keluar pun lagi dalam trailer ni. Yes. Which is Emma Roberts akan bila dah tahu memang Richard Parker. Richard Parker. Richard Parker tak ada. So means that ada Mary Parker dengan Ben Parker je lah, which is adik-beradik je lah. Sebab aku I was thinking untuk storyline. Tak, Mary Parker bukan. Yang adik-beradik Richard Parker dengan Ben Parker kan? Mary Parker lah, betul lah. Sekejap, aku pening kejap. Ben Parker kan? Ben Parker pakcik. Wife kepada Ben. Mary. Sebab dia ambil family name tau. Faham tak? Faham. So bapak dia memang ambil nama Tak. Family. Tak, maksud dia tu adik ipar kepada Ben Parker. Mary Parker adalah adik ipar kepada Ben Parker. So dalam cerita ni mungkin tak ada Richard Parker. Mary Parker adalah adik ipar? Adik ipar kepada Ben Parker lah. Ben Parker. Okay, betul. Mas, kalau dia adik ipar, dia dah kahwin lah. Dah kahwin. Basically dah ada family tu dah ada di Parker family lah. Okay. Cuma aku rasa expecting untuk storyline Madame Web ni, memang aku rasa Sony dia akan letakkan produk-produk Sony saja, karakter-karakter Sony saja. Yang macam clash dengan MCU hanyalah glint sikit lah aku rasa. Tom Holland tak tahu, aku rasa tak kot. Sebab kalau diorang nak buat movie yang ada watak MCU, diorang kena merge dengan MCU lah. Macam movie-movie Spider-Man. Betul. Macam Venom boleh tiba-tiba dekat dalam No Way Home. So gitulah sedikit sebanyak dia. Aku masuk sikit Venom. Yang ada leak story, leak plot story, Vulture ada sekali dalam tu. Ya, sebab dia ke dalam universe Morbius lah. Betul. Vulture dah lah Batman. So apa expectation korang terhadap Madame Web? Ni jujur lah. Tak, aku rasa sampah. Another rubbish lah. Sorry to say lah. Sony will produce a shambolic performance lah for dia akan buat very iconic rubbish.
Dia yang dia termahal. akan menyelamatkan movie-movie ni bila dia merge dengan MCU nanti. Betul. Itu je lah yang akan Tapi selamatkan. MCU pun tengah ada dalam keadaan yang agak. Tapi macam aku rasa yang kita dah bincang dulu, fans MCU terlalu expect lebih gila. Betul. Sebenarnya moderate sahaja. Tapi bila dah diorang expect more, lepas tu campur dengan semua orang tak puas hati dengan Kevin Feige, aku rasa dengan Rotten Tomato bersama juga, betul kita nampak dia dalam Tak, aku rasa sebab macam ni tau. Semua orang expect every movie macam Endgame movie. Betul. Oh, yes, betul. betul Sedangkan kalau kita ingat balik, setuju, betul. movie stand alone Marvel memang tak adalah hype gila babi. Betul, dia ada development Ada dia yang sendiri. okey, ada yang tak, kan? Tapi sebab expectation tu tinggi kot. Cuma walaupun Marvel MCU dekat dalam orang kata kononnya lah zaman kegelapan konon tapi diorang akan tetap jaga Spider-Man punya movie. Betul. Instead of Sony yang mana diorang tak pernah zaman kegelapan, zaman cerah pun memang hauk juga dia punya Sony punya movie. But for MCU, Spider-Man is their baby. Betul-betul diorang nak jaga sepanjang, yelah kita kritik Spider-Man punya movie daripada Homecoming, No Way Home, Far From Home, No Way Home. In fact dalam Avengers semua pun Tom Holland punya watak ni dia berjaya tampilkan this is Tom Holland zaman uni. Betul. Zaman high school. Ya. So dia orang betul-betul pampered tau. Tom Holland Spider-Man ni. And rasanya bila masuk Spider-Man 4, Spider-Man 4 nanti, benda tu pun dia orang kasi jaga. And dia orang terpaksa cucikan balik tai MC betul. SSU Aku ni agak daripada setuju. Sony. Sebab kalau macam bagi aku masa dia early baby Tom Holland tu, dia tak ada banyak sangat karakter-karakter yang maksudnya boleh bebas lah untuk masukkan mana-mana karakter. Tapi bila dia dah menghampiri zaman, dia dah masuk rumah sewa, dia dah besar, karakter-karakter penting yang ada kat Sony tu yang akan jadi villain dia. So, nak tak nak, Disney memang terpaksa juga untuk collab dengan Sony. Betul. Bila villain tu dah dalam kehidupan seharian, dia orang akan berjumpa juga. Konflik, even though dalam animated series Spider-Man pun, villain tu semua yang power ada dekat Sony, terutamanya Kraven lah. Kraven the Hunter paling, bagi aku paling dekat lah. Betul. Bak kata Loki, untuk fix the broken lagi susah, tapi itu benda yang kita kena buat. Tak macam satu company tu asyik nak ribut. Okay, si Fudin, sebab dah sebut pasal Loki, si Fudin ada tanya kat sini, Loki best kan? Soalan dia, Madam Web guna Secret Timeline atau Yggdrasil Timeline? Wah. Apa? Guna apa? Secret Timeline ataupun Yggdrasil yang Loki ya. Dia guna timeline yang mana satu? Okay. Ataupun dia memang guna Spider-Verse kononnya Miguel O'Hara ceritakan. Yang Web of Life ke? Diorang punya pokok sendiri. Betul. Aku rasa itu. Kurang lah kot. Itu jawapan kita orang lah. Kita macam mana dia nak relate kan? Aku rasa copyright tak ada, so dia takkan bagi punya tu. Nak relate dengan Loki. Betul. So berbalik kepada Spider-Man 4 tadi, betul. Ini adalah character development Tom Holland Spider-Man, yang mana kita akan tengok Tom Holland Spider-Man zaman yang dia akan pergi ke uni and jadi fotografer. Betul. Mungkin dia akan jumpa dengan Gwen Stacy. Betul? So Blonde girl. Mungkin ini adalah titik permulaan yang sebetul-betulnya kita nampak seorang Spider-Man seorang, bukan ramai, seorang Spider-Man jumpa Sinister Six. Wah. Damn. Betul. Sebab tak pernah lagi memang kita dapat jumpa on separate occasions lah. Kita tahu dalam Spider-Man fan service only satu dua, lepas tu dalam The Amazing Spider-Man pun kita nampak different karakter separate occasion kita dah nampak ada Sinister Six. Tapi mungkin dalam Spider-Man Tom Holland ni akan jumpa Sinister Six yang sebetul-betulnya. Wah, menarik. Dan kita pun dimaklumkan tentang siapa ni, Wilson apa? Nama Mamat tu? Mana? Yang botak tu, yang dalam Daredevil tu. Alamak, yang keluar dalam Iron Fist, bukan Iron Fist. Bukan. Daredevil. Luke Cage. Kingpin. Orang jahat tu, villain tu. Kingpin lah. Apa nama dia? Fist. Apa tak nama aku lupa. Aku lupa lah nama betul dia. Nantak lah. Kingpin. Kingpin pun kita tahu akan mainkan peranan penting dalam dia adalah musuh utama juga dalam Spider-Man. Betul. So aku rasa yelah, sebab kita dengar rumours tentang Eco yang akan keluar tak lama lagi. Betul. Bulan 1 kan? Betul. Eco yang akan keluar bulan 1. Kemudian Daredevil yang mungkin akan, yelah ada delay dan sebagainya. Betul. Tapi kita nampak dengan Eco yang R-rated kan.
dia mungkin vibe Spider-Man lepas ni pun ada Betul. Street Avengers punya style punya. Antara series yang boleh selamatkan MCU buat masa ni selepas Loki, aku expect Deadpool boleh. Aku rasa tak Deadpool tahulah. akan outstanding sebenarnya. Dia akan outstanding, tapi yalah macam kau cakap ni, macam mungkin Marvel punya fans ni dia letak high dia dah expectation, high tapi sebenarnya expectation okey dah. je. Tak, Okey je. aku optimis. Akan power. Aku optimis sebab Deadpool ni dia ada apa ni orang kata Different approach. dia benda yang macam ni nak cakap dia. Kalau kita tengok dia punya apa, bukan trend. Dia trend ke? Deadpool 1, Deadpool 2. Not bad lah, bagus lah. Aku rasa next 3 ni pun dia akan follow juga. Ada orang cakap Iko is just meh. Siapa? Ada tak dari TikTok lah, ada cakap Iko is a meh. Okay lah, kalau kita tengok Iko, abang pun sebut pasal Kingpin tadi, kita sebut pasal SSU punya villain akan jumpa dengan Tom Holland. So sebenarnya dekat sini apa yang aku nampak actually dia memang betul-betul nak naikkan Spider-Man sebagai pengganti Tony Stark. Tony Stark, which is the soft reboot will evolve around Spider-Man. Okay. Betul. Sebab nanti yang Avengers pun dah ada, walaupun Kevin Feige deny yang Avengers punya rumours kan. I mean the storyline lead us there. Spider-Man takkan join yang Avengers kan? Tak, Basically dia Avengers lah, dia takkan Avengers. Dia akan Avengers. Okay, faham. But kata He Who Remains, I pave the way. So sekarang ni the road. the pave ni betul-betul kepada Spider-Man jadi hero. Fun fact, satu teori yang Adib share kemarin dalam Loki episod pertama Adib, Loki episod pertama, ada disebut tentang seorang budak yang membunuh betul 5,000 orang betul di Black Sea. Betul. Okay. Dan kita tahu Black Sea berdekatan dengan satu negara fantasi yang bernama Latveria. Dan Latveria Dr. adalah Doom. negara Dr. Doom. So benda Adakah ini adalah benda yang cuba disampaikan oleh Marvel? Ya. Perancangan dia sebenarnya dah petanda lah, dah Petanda. ada dah. Dia sebenarnya boleh pergi ke dua arah. Focus on Kang or focus on the story of Dr. Doom. the kid yang from Okay. Menarik kan? that kid dan Dr. Doom, which is kita katakan itu adalah Dr. Doom, yang prune dia adalah Ravonna Renslayer. Wah. Tak apa, kita tutup kat situ. Kita tutup Boleh di masuk? situ. Okay, baru nak masuk pasal Dr. Doom. Tak apa. Okay. Boleh masuk sikit. Sikit. Kan dia dah bagi tahu dah dia confirm, bukan confirm lagi, bakal confirm actor untuk Dr. Doom adalah dia adalah villain daripada Doctor Strange first. Kalau korang perasan. Siapa? Oh, apa nama dia? Mads Mikkelsen. Yes, betul. Yes, Max. Betul. Lepas tu aku tak tahulah, ada satu dekat dalam cerita Dark Series kan, ada seorang muka macam dia juga. Aku tak tahulah tu adalah pelakon yang sama ataupun dia Mads asal Mikkelsen France. ni yang memang dia berlakon pun memang banyak jadi jahat pun. Betul. In fact dalam Fantastic Beasts dia pun berlakon sebagai Grindelwald. Sepatutnya dia yang menggantikan Johnny Depp. Yes. Dia memang watak-watak jahat ni. Tapi of course lah tak boleh tandingi dengan Johnny Depp lah. But dia biasa memang bawa watak jahat pun. Dalam in fact dalam Star Wars pun dia ada jadi watak. Betul. Tapi dia tak jadi jahat lah dalam Star Wars tu. Kita boleh berhenti di situ sebab kita nak Okay, sambung boleh. kepada Betul. trailer kedua. Sikit lagi. Silakan. Betul-betul lah apa hope yang korang nak tengok dalam Madam Web nanti? Tak ada hope. Dia ada menerangkan sedikit tambahan tentang Spider-Verse. Ada kaitan dengan mungkin dengan Miles Morales punya Spider-Man movie. Dan sebab dia nak merge kan, Madam Web adalah movie yang mungkin sesuai untuk dia explain sedikit dan membawa kepada Tom Holland punya movie. Kalau aku tak rasa Sony akan letakkan. Tapi aku rasa sebab last Venom, ingat tak? Dia bawa kepada No Way Home. Lepas tu Mobius, Vulture. Betul. Maybe yang ni pun
dia akan tunjukkan kesan daripada apa yang jadi dalam No Way Home. Betul. Okay, tetapi aku setuju dengan Izzat. Tetapi aku tak rasa Sony cekap untuk buat storyline yang buat kita faham. Dia akan jadi cliffhanger. Lepas tu kita apa hal macam ni pula. Dia akan keluar dekat end credit dia. Dia tak akan, aku rasa lebih orang daripada sampai sekarang tak reti langsung nak connecting tu bagi kita macam patutlah. Tak ada, kita macam betul benda siap macam tu lah aku rasa lah. And then yang apa aku expect untuk Madderweb, aku harap lah. Aku rasa untuk dia connected dengan MCU tu betul, tapi dia takkan bagi 100% kepuasan kat kita. Aku expect untuk dia kembangkan lagi Miles Morales punya cerita. At least kalau kau tak boleh, kau rasa macam kau adalah a good capitalist company, kau lawan lah Tom Holland vs Miles Morales. Come on lah, macam tu lah. Dia Lain macam. Okay, tapi itulah pendapat aku lah. Miles Morales pun patutnya waktu Spider-Man Peter Parker dah lagi tua. Betul. Yes. Aku pun macam tak mengharapkan apa-apa daripada Madam Web ni. Sebab kita tahu Sony walaupun dia dapat pelakon-pelakon yang power. Sebab kita tahu Madam Web kita ada Dakota Johnson dengan Sydney Sweeney kot dalam satu movie. Dia alamak bahaya. Kepada wanita yang mencintai Yanik tak ada. Tak betul. Meletakkan Dakota Johnson dengan Sydney Sweeney dalam satu movie adalah satu bargain. Tetapi sejauh mana Sony boleh membuatkan cerita tu lebih menarik, itu adalah satu persoalan yang kita kena tunggu. Dan kita tak mengharap Sony bergantung kepada pelakon semata-mata. So that's it lah for Madam Web. Maybe kita boleh proceed kepada. Okay, kita dah settle untuk Madam Web punya trailer. Now kita nak bedah breakdown untuk trailer What If. Ini ada sinar-sinar lah sikit lah kita panggil. Sinar-sinar kehidupan. Okay, kita tengok sekarang Okay. This kid puts on quite a show. Ha. Eyes on the target. He does not look all Aku rasa ni yang paling menarik lah. Betul. Tadi tu. Looks Betul. can be deceiving. Peter Quill. Are you sure you do not want any backup? Ah, I'm great with kids. Avengers Style tapi style lah. Tapi What If dia memang style lah. Tak aku rasa season 2 lagi menarik daripada season 1 lah. Macam Loki lah. Just beginning. Hela, Nebula. I don't do sequels. Ui, ini style tu. Avengers zaman dulu. Shang-Chi. Things have gotten a little Ni bukan Wanda betul lah. Ni Wanda Merlin. in the multiverse. Ada fun fact pada dia cakap. Okay. Gamora. Tony Stark. Ini yang sambungan daripada itu yang Tony Stark daripada universe yang sebelum ni, What If 1. Sebab cerita dia tak ada kan. Diorang kena kembali ke universe masing-masing. Style tu. Ya, betul. Bapak T'Challa. T'Chaka. Damn it. Oi, Style tu. Bapak Sanchi. Odin. Thanos. Damn it. Oi. Ini zaman dulu punya. 1602. 1608. Woi, Cyborg. Rocket Raccoon. Let's go. Ini yang kita tak tahu siapa dia ni. Watak Kita tahu nama dia. baru. Apa nama dia? Kahora. Dan kita tak banyak maklumat pasal dia sebab dia tak ada reference daripada komik. Dia watak pure MCU. Weh, What If. Kahori. Mantap siut. Jap. What If yang sebelah The Watcher tu siapa? Doctor Strange ke? Kan? The Avengers Tower's been overtaken. On Christmas? What is this, Con Air? No, wait, Under Siege? No. Oh, that's not it. Hey, John McClane, focus. Happy Hogan saves Christmas. Lo. Fik, apa dia Fik cakap ni? Okay Fik, elok Fik. Okay, gerak dulu guys. Keep up the good work. Sembang Marvel. Thank you Fik, elok. Thank you, Fik. Jaga diri. Manis FM. Biasa Manis FM kontak aku ni. Okay, tak apa. Tu siapa? Dia dengan siapa? Dia dengan Peter macam Quill, suit lah. Dia macam suit Iron Man ada. Darcy, we got a code red. The Avengers Tower's been overtaken. Might happen. Peggy Carter kat TikTok bagi tahu. Peggy Carter. Dia The Watcher dengan Peggy Carter
Banyak juga kita punya view 123. Oh, betul Peggy kata. So, thank you kat TikTok. Kenapa Peggy kata? Mesti ada sebab. Okay. Kalau ikutkan senarai-senarai ni aku dapat senarai episod tu. What if, yang pertama sekali, what if Nebula join the Nova Corps? Okay, yang seterusnya, what if Peter Quill attack Earth Mightiest Heroes? Ini Avengers zaman 90s lah, 80-an, sorry. Lepas tu yang seterusnya, what if Happy Hogan save Christmas? Seterusnya, what if Iron Man crash into the Grandmaster? Ni masa aku rasa kesinambungan daripada season 1 punya what if. And then what if Captain Recorded. Okay, what if Captain Carter fought the Hydra Stopper? Ni yang tadi tu aku tu ada scene Captain Carter ada tiba-tiba ada Thanos datang. Macam tu kan? Yeah, betul. Okay, seterusnya, what if Avengers assemble in 6002? And what if Hela found the 10 rings? What if, okay, ni dua ni the special one lah. What if Kahori reshape the world? And then seterusnya yang last sekali, what if Strange Supreme intervene. Itu antara tajuk-tajuk dia lah. Strange Supreme yang episod sebelum ni kan? Ya, betul. Rasanya dia macam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 episod tu setiap minggu. Dia ada 9 episod Betul. 1 sampai 8 dia semua akan related. Tetapi betul. conclusion dia adalah episod last sekali dan Strange Supreme akan masuk campur. Yes, betul. Selalunya. Dan aku tak sabar dah. Sumpah, what if sebab dia bulan Disember dan kita tahu dia akan keluar setiap hari. So kita macam mana? Kita kena buat watch along setiap hari ke? Kalau kau kan yang kau cakap kita buat short je, sikit je. Kita buat review sikit je. Kan yang kalau ikut kau punya plan setiap episod. Dia bukanlah macam satu episod panjang tu. Dia macam sikit. Okay. Kalau ada plan lain tak apa. Ini ada perbincangan. Okay. Di TikTok kita boleh raikan komen apa-apa. Betul. Sebab korang kena ingat, kita ada what if yang keluar satu hari setiap episod, dengan ada Echo yang keluar terus segelombang episod. Aku rasa dia keluar berapa bulan? Echo Januari. Yang ni 22 Disember. Echo aku rasa kita ambil satu hari, kita binge watch satu hari. Semua sekali. Yep. Faham? What if ni susah sikit sebab dia satu. Aku okay. Berapa bulan keluar? 22 Disember. Hari apa? Dekat TikTok bagi tahu komen setiap review setiap hari. Jumaat, Sabtu. So dia habis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So dia habis 30 hari bulan hari Sabtu. Okay. Kita buat macam ni. Kita buat watch along episod akhir je. Boleh? Episod akhir je. Okay, boleh. Means that kita buat conclusion review satu episod je lah. Betul. So kita buat episod macam biasa juga. Satu episod tu sebelum episod akhir dengan episod semasa. Contoh katakan kita mungkin 27 tu susah kan? Susah sebab dia satu episod sehari. Satu hari kan. Kita dah post hari ni, esok ada lagi. Tak boleh. Kita kena buat macam biasa. Kita kumpulkan. Kita kumpulkan. Kita tengok last episode, lepas tu kita buat review episod 1 sampai 9. Betul. Ada orang cakap watch along hari-hari panggil guest lain-lain. Barulah marketing banyak kau. Marketing. Penat jangan macam tu. Kita orang ada kerja. Okay, aku nak sentuh sikit lah. Okay, berkaitan dengan salah satu episod dekat What If. Okay, kalau korang tengok ada Wanda dalam tu. Dan dah dikabarkan itu adalah Wanda daripada 1602. Dan nama dia adalah bukan Wanda saja, Wanda Merlin. Okay, siapakah Merlin? Kalau you guys pernah dengar lah hikayat zaman-zaman apa kita panggil kalau zaman orang putih, hikayat Puteri Shazlan. Medieval, dalam zaman istana. King Arthur. Merlin. Kalau korang tahu, yes, Merlin tu kalau zaman King Arthur dia adalah ahli sihir yang membantu King Arthur. So probably lah mungkin dalam storyline What If ni mungkin Wanda adalah orang-orang kanan King Arthur ketika itu. Kita tak tahu lah kan. Benda ni pun dah ada keluar dalam Eternal. Yes, betul. Eternal pun dah ada.
So mungkin ada campur tangan Doctor Strange kot. And Atau, also perasan tak dalam trailer tadi, ini pun diorang kat TikTok pun hype-hype juga cakap. Sebelum ni kan The Watcher pakai baju warna biru, melambangkan timeline. Sekarang tadi The Watcher pakai baju hijau sebabkan Loki punya. Uish. Aku tak perasan tu. Aku tak perasan tu. Sebab tu The Watcher jadi warna hijau. I see. Macam tu lah. The Watcher pakai baju hijau Sebab ada orang kata juga mungkin sebab timeline Loki punya interference. Dah okay, boleh jadi. Aku harap adalah pertemuan dia dengan Loki ke. Kahori ni mesti ada sebab kenapa dia ciptakan Kahori. Kahori yang aku tengok dia related dengan Tesseract. Okay, Tesseract is Space Stone. Tajuk dia pun Reshape the World. So adakah Kahori ni sebenarnya yang akan menjadi soft reboot MCU. Dan dia lah the real Secret Timeline. Dia bukan Secret Timeline under Kang lah. Sebab Secret Timeline Kang dia memang nak buang dia punya variant Kang je. Ni mungkin ada interview with Doctor Strange and also The Watcher. Aku harap something lah. Betul. Lepas tu okay, kalau kita tengok ada The Mightiest Heroes Avengers 1988. Kalau kita tengok ada T'Chaka, betul, Black Panther. Kita ada Howard Stark. Kalau korang ada perasan ada satu scene tu. Lepas tu ada Bill Foster, Goliath. Itu sebenarnya Goliath. Dia memang ada keluar dekat dalam Ant-Man sebenarnya. Tapi masa tu dia dah tua lah. Dia memang geng-geng dengan Ant-Man. Tapi Ant-Man dia ada superpower yang relatable dengan Ants. Tapi Goliath ni memang dia reshape je. Besar kecil. Goliath dia macam ni lah. Tapi dia dah tua lah. Masa aku rasa Ant-Man 2 kot yang dia borak dengan Ghost. Dia train dia ni lah. And then dia ada Peggy Carter macam biasalah. And then ada Wendy Larson, Marvel. Yes, Marvel. Ada juga dalam ni. And last sekali Hank Pym lah. Seperti biasa ada Hank Pym juga. So itu adalah mission dia berlawan dengan Star-Lord kot. Star-Lord ketika itu. Sebab kita pun ramai yang minta kan, tak ada ke movie pasal Hank Pym masa muda jadi Ant-Man? Betul. Dia letak dalam What If. So antara lah. impian aku, yes, ada tapi juga. Tapi suara Ant-Man memang Douglas ni juga kan? Dia orang sama, betul. Kau minta ke Kevin Feige tu, Kevin Feige bagi jualnya. Sebab kau dah desperate. Kevin Feige cakap ambil kau. Tapi hype dia lain macam lah What If season 2 ni. So betul. Kita tak sabar nak tengok. Compare dengan, yelah dulu kita macam persoalkan kan, kenapa kau nak buat What If kartun pula tu kan, animation pula tu kan. No, sekali turn out lagi best daripada yang live action ni. Sekejap, Hydra Stomper yang siapa tu pakai kan, Steve pakai kan. Sepatutnya Steve Rogers lah jadi. Apa tu benda? Stomper. Yang macam Iron Man tu. Yang ni. Lepas tu kan kita ada yang Nebula jadi Nova Corps. I miss that Nebula jadi baik. Betul. What If Nebula jadi baik. Lepas tu kita nampak yang apa tu, siapa dah nama biru, Yondu punya anak panah tu kan, dia tangkap kan. Miss that. Mungkin Nebula pun akan fight. Yondu kan dia macam something angkasa, something space kan. So betul. Apa lagi kalau aku tengok, kita cuba bedah daripada setiap episod je. Aku tengah mencari dia punya tajuk-tajuk episod ni. Mana yang ada tu Guys, ni mungkin pelik sikit, tapi kau teruskan, nak kita dah yap. Boleh tak ambil buah dalam pecah ais? Aku bawa buah. Boleh. Adik tak sihat sebenarnya. So Adib dia ni sikit. Dia minum air Adib. Sekejap sementara tu ni kot tajuk bagi aku kat WhatsApp. Okay, kejap. Sabar je kami kita akan breakdown setiap episod. Kita tengok apa yang so episod kali ni memang agak panjang sikit, dan mungkin akan banyak part-part yang bosan. Part-part bosan contohnya tiba-tiba ada 3 orang Adik pergi toilet kejap. Harap maafkan kami atas kekurangan. Tapi yelah, sebagai peminat setia Marvel, layan je lah. Betul. Okay, dapat dah. Okay, dapat. Okay, episod pertama, What If Nebula join Nova Corps. Yes. Okay, itulah yang macam adik cakap tadi aku rasa. Itu tak ada, aku rasa dia tunjuk sisi baik Nebula. Lepas tu aku ada nampak, okay, so itu episod lain. Okay, seterusnya episod Peter Quill attack Earth Mightiest Heroes. Ni kalau kita nampak masa tu yang Peter Quill baru
itu Peter Quill yang dah ada kuasa dengan ego ke? Mungkin. Sebab selalu kalau Peter Quill dia sebab tu dia jadi jahat. Yes, okay. So masa itulah Avengers daripada 1988 datang untuk attack. Kita boleh nampak ada scene Ant-Man. Aku looking forward untuk Ant-Man punya scene lah. Ant-Man Hank Pym, dia buat macam lawak-lawak, macam I love having a kid, macam tu lah kan. So antara dia punya episode dia. And then what if Happy Hogan Save Christmas? Yang ni aku tak faham sebab diorang cakap ada pelibatan Avengers 2012. Yang ni tak silap aku. Aku tak ingat lah aku baca kat mana. Dia kata dia macam ada Easter egg tau. So aku tak sebab sure. Timing tu waktu Christmas. 22, 23, 24, 25 betul. Bukan. 22, 23, 24. Malam raya lah kira. Mungkin lah. Malah. Christmas event. Sebab tu je kan dia punya episod. Kemudian what if Iron Man crash into the Grandmaster? Grandmaster ni yang ni yang tadi tu, yang dia tengah drive So itu adalah episod untuk episod yang keempat. Episod kelima, Captain Carter fought the Hydra Stomper. Dia lawan dengan Steve ke? Untuk what if ni? Tengok dia pakai macam pisau zaman dulu. Pisau, pedang. Tadi ada satu scene yang macam Captain America kan, Steve kan, yang lawan pedang kan. Lepas tu ada Hulk yang berjanggut pun ada tadi. So itu adakah itu adalah episod yang kelima? Itu episod bukan, itu episod episod kelima apa dia? Episod kelima Captain Carter lawan dengan Hydra Stomper. Maksud dia kalau Captain Carter lawan Hydra Stomper, rasanya Captain Carter lawan Steve Rogers. Ya itulah. Tapi Steve Rogers yang tak ada ambil Super Soldier serum. Tapi aku rasa episod 6 kot. What if Avengers Assemble in 6002 lawan Wanda Merlin. Aku rasa lah. Dia lawan Wanda Merlin. Sebab kalau tengok daripada teori yang betul, itu Wanda Merlin daripada 62. So Avengers lawan dengan Wanda. Probably. Kita tahu line up Avengers 1602 ni antaranya ada Ant-Man, Goliath, siapa lagi? Iron Man. Itu 1988. Yang Goliath tadi. Itu 1988. Itu yang masa dia serang Star-Lord. Ini zaman awal lagi. 1902 ni siapa? Zaman bila? 1602. Ini lama lagi. Dia tak ada lagi. Tak ada kan? Tak ada. Yang tadi tu kita tengok yang Captain Carter tu zaman 1988. Ada yang diorang lawan Avengers lawan pakai pedang cuba yang tengok balik. Kejap. Itu je. Dia tunjuk itu. Lepas tu ada Hulk berjanggut. Tu macam interesting. Maksudnya katakan kalau Avengers tapi diorang tahun 1602 tu je. Ya, zaman Merlin. 1602 Merlin zaman Merlin Aku buka kat sini lah. Aku nak tengok je. Teringat dulu cerita Merlin. Muka macam Megat Eddie. Ni kalau macam ni. Ini yang tu kan. Kejap Ini Hela. Kemudian tak ada template lah. Sorry lah saya tak template. Kalau sorry guys, makan jap. Kunyah kat luar. Aku ada satu teori. Aku ada ni. Maksudnya diorang sama je tapi cuma ni je. Cuma latar dia berbeza. Zaman berbeza. Kita tahu apa mission drum. Kita tahu dalam episod dalam season 1 What If yang lepas, episod terakhir adalah dia memperkenalkan watak ni, Guardians of the Multiverse. Itu satu. Dia memperkenalkan what if Ultron dapat Okay. What if villain yang sebenar adalah yang tu? Itu dia dah settle lah. Dia tak settle. Dia ada dalam kristal tu. Bukan. Kahori kalau boleh jadi Kahori penerus kepada Ultron ke? Kita tak tahu. What if Kahori reshape the world and then benda tu mengubah banyak benda? Kalau ikut daripada pala tahu aku sikit lah kan. Steve Rogers pegang Tesseract masa dia nak menjunam tu.
Probably dia terjatuh, satu timeline tu mungkin dia terjatuh dekat Native American sebab Kahuri ni daripada Native American. So boleh jadi Tesseract tu dapat dekat dia in a different timeline. Mungkin dia boleh, aku tak tahu lah, dia ada something power up untuk kembangkan lagi kuasa dia using Tesseract tu. Sebab Captain Marvel pun apa nama ni, ada dalam trailer pun ada juga Doctor Strange bagi tahu Kahori you something. Ni dah dalam ni je lah trailer. Dalam trailer ada bagi tahu. So dia ada campur tangan Doctor Strange untuk Kahori ni. So aku rasa Doctor Strange dia akan masuk. Aku harap dia akan masuk jugalah. Tolong. Aku rasa macam dia tak intervene pada awal. Okay. Tapi episod yang second tu baru dia intervene. Dia beritahu sebab dia cakap Kahori is a young Mohawk woman who discovered the Tesseract transform a leg in the Haudenosaunee Confederacy into a gateway to the star. Yeah. Leading her on a quest to discover her power. Tak banyak maklumat lah pasal dia ni. Lah. Tapi dalam ni tak tahu lah. Tapi ni fandom kan. Relationship Elias, dia punya allies dengan Peggy Carter. Tak apa, kita tunggu nanti bulan 12 nanti macam mana. Menarik lah Kahori ni. Tapi okay, kau nampak tak, dia macam ada vibe Disney punya karakter sikit. Betul. Kahori ni. Apa tu yang ada cerita yang The Rock, suara The Rock tu aku lupa dah. Mona. Ada vibe Mona sikit. Mona. Oh ni tengok ada scene lawan Thanos. Ada satu gambar ni dia lawan Thanos. Kalau Captain Carter Peggy Carter lawan Thanos. Dia ada episod yang Hydra Stopper tu dengan ni lah siapa? Steve Rogers lah. Cuma yang tu aku tak pasti kenapa ada tiba-tiba Thanos pula. Kan? Tak, dia macam at the end of the day mesti episod tu ada yang related punya. Betul, confirm. Dia akan, aku rasa what if kedua ni memang lagi dikaitkan, tentang setiap episod tu macam ada kaitan. Sebab kata The Watcher, dia cakap we don't do sequels. Dia cakap we usually don't do sequels. But when something happen in multiverse, yes, we have to interfere. Macam itulah. Wah. Okay. Sebelum kita berakhir, sekali lagi kita nak mempromosi dan memaklumkan tentang baju kita. Ya, kita sudah pun melancarkan, kita panggil consider second merchandise lah. Second merchandise untuk mereka yang mungkin terlepas baju Sembang Marvel version The Marvels. Dan ini adalah baju Sembang Marvels. Dia tidak ada version mana-mana movie. Dia ada karakter di mana Deadpool, Captain America dan Black Widow sedang berpodcast. Betul. Yes. Membincang kereta timeline diorang masing-masing. So dia adalah jemputan untuk Sembang Marvel yang mungkin kita tak tahu bila akan datang. Mungkin dalam 5 tahun akan datang. Dia akan datang Sembang Marvel, datang ke studio. Dia akan kita interview dia orang lah. Tapi kita buat baju ni siap-siap. Kita akan maklumkan, kita akan bila? buka pre-order pada pada 24 hari bulan Jumaat ini. Jumaat depan lah. Jumaat depan. Bukan nak pakai banyak kali dulu ke? Sebab kita janji hujung bulan. Boleh lah. Okay. So kita akan buka start pre-order 24 hari bulan. Dan kita akan buka 2 minggu atau 3 minggu dulu. Kita tengok macam mana order dia. First batch lah. Tapi dia sebab ni dia merchandise yang akan berterusan. Maksudnya kita cuba dulu. Ada orang cakap promote buku bang. Promote buku janganlah. Ni Sembang Marvel. Korang waktu aku personal kau suruh tak Sembang Marvel. Waktu kat sini suruh promote buku. Aduh, tahulah pasal ni. Tak apa. Kita nak potong sebab nak masuk TikTok. Betul. So kepada pendengar-pendengar dan peminat Sembang Marvel, kita nak announce kita ada second merchandise kita. Kali ni memang kita buat design yang ada Deadpool, ada Captain America, and ada apa ni siapa ni? Black Widow. Tengah berpodcast. So ini adalah design yang korang boleh dapat dekat Sembang Marvel sahaja. Seperti yang kita orang selalu cakap, design ini memang tak ada design kat luar. Kita orang bukan copy paste, tak.
memang kita orang design sendiri. Kemudian benda yang paling penting adalah buat pre-order. Bilakah pre-order itu? Pre-order akan dibuka bermula daripada 24 hari bulan. Link akan disediakan pada bio. Korang boleh check dekat link 3 Sembang Marvel nanti untuk pembelian. Dan kena ingat juga nanti korang alert lah yang mana-mana pembelian ini adalah pre-order. Baju hanya akan dihantar setelah pre-order ditutup. Untuk first batch kita mungkin akan buka selama 2 atau 3 minggu. Nanti kita akan maklumkan. Dan korang kena alert pada Google Form yang kita orang sediakan. Pembelian hanya boleh dibeli ataupun dibuat dengan pembayaran sahaja, kemudian baru kita ambil order. Betul. Tu. Kita akan buka 24 hari bulan kan, minggu depan. Betul. Kita akan letak dekat bio juga. And setakat ni dekat bio ada link group Telegram yang kita akan keluarkan nanti. Kita akan gantikan dengan link Google Form untuk baju second merchandise Sembang Marvel. Betul. Ini dia. So dapatkan, jangan lupa untuk dapatkan kita orang punya second merchandise Sembang Marvel. Ini yang design korang nantikan kan, yang minta sebelum ni waktu kita orang release first merchandise, kenapa minta yang ni. So kali ni kita dah nak buat untuk korang. So jangan hopefully ramai beli dan dapat sambutan yang meriah daripada kita korang punya semua audience. Okay until next time, thank you, bye bye, assalamualaikum. Bye guys.